Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ini. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pengurusan masjid, Al-Fadil Tuan Imam selaku pengurusi masjid, Ustaz Fitri, ahli jawatan kuasa masjid yang lain, muslimin muslimat yang ada dalam program kita pada malam ni. Dan ini ialah kali pertama saya datang ke masjid Nurul Huda, Felda Cuping. Saya sebut Felda ni dia dekat dengan saya sebab saya pun orang Felda juga dulu. Di Terengganu ni saya duduk di Felda Jerangau, generasi kedua. Walaupun saya ni lahir tahun 90-an. 90-an ni kebanyakan generasi ketiga. Tapi kami di Terengganu ni kelapa sawit lah. Majoriti kelapa sawit. Ayah saya peneroka tahun 1960-an. Sekali dengan mak saya lah. Dan Felda Jerangau ni dia ada satu lagi, Felda Jerangau Barat nama kalau orang pergi di Terengganu. Dia Hulu Dungun, jauh lah. Okay. Maknanya kawasan yang agak pendalaman. Jadi kalau sebut Felda, dia dekat dengan zaman kita membesar dulu. Okay. Memang saya dilahirkan di kawasan Felda. Sekolah pun sekolah LKTP. Ini sekolah orang Felda lah. Okay. Ada sekolah rendah Islam sebelah masjid, sama juga suasana dia. Cuma masjid kami dulu nama Masjid Muhajirin di Felda Jerangau. Sebab memang majoriti orang Felda di Terengganu ni dia bukan orang asal situ. Dia orang luar datang hijrah. Orang luar datang hijrah, bawa buka tanah apa semua, usahakan ladang kelapa sawit. Dan sekarang ni majoriti generasi yang kedua lah. Tapi tak ramai orang generasi kedua yang nak duduk di Felda. Dia orang lebih suka dan minat ke keluar lah. Macam saya sendiri pun cuma sekolah rendah saja di Felda. Lepas tu kita keluar sekolah menengah ke tempat lain. Okay. Cuma suasana kampung Felda tu kita biasa. Ada peringkat, ada bloknya. Itu biasalah bagi orang Felda ni. Okay. Dan baru ni pun sebelum saya nak mari sini, saya tengok dalam Facebook semua tentang Felda Cuping ni. Baru dapat penyerahan geran. Samalah dengan kita orang dulu. Lambat nak boleh ke dapat geran tu. Maknanya mak saya tahun 60-an, saya dah umur dekat dengan 18, 19 baru dapat geran. Saya dah lah anak bongsu. Last sekali, maknanya dah berapa beradik dah keluar. Itu biasalah. Okay. Cuma nak kata kehidupan orang-orang Felda ni seperti itulah. Tapi sekarang kelapa sawit dah tak ada, dah kena tebang semua. Semua dah tanam semula. Bagi orang yang serah ke Felda, dia ambil sari hidup je lah sekarang ni. Bagi orang yang banyak duit sikit, dia boleh usaha sendiri. Okay. Cuma nak katanya suasana Felda tu macam tu lah. Tambah Felda-Felda di Terengganu ni dia jauh ke pendalaman sikit. Dia jauh ke pendalaman. Sebab tu kalau orang cerita harimau ke gajah ke, itu ialah tempat yang memang laluan dia dah di sana. Laluan yang gelap, jauh daripada bandar-bandar yang utama. Itu kehidupan orang Felda lah. Kalau di Felda Jerangau tu dia ada D-Mart. Saya tak pasti di sini ada atau tidak.
Ada di sini ada. Dia ada pasaraya khusus untuk orang Felda. Dia agak komplit lah. Maknanya dia orang duduk kat dalam tu je. Okay. Cuma dah agak lama saya tak balik. Last pun saya balik bulan 11 baru ni. Tu pun kata apa, sebab rumah tu pun dah ditinggalkan agak lama. Sebab mak saya dia duduk dengan anak-anak yang lain. Rumah tu dia agak tak terurus sikit lah. Okay. Cuma nak katanya kalau kita balik tu kita jadi teringat. Kalau saya masuk kawasan Felda tu saya jadi ternampak-nampak lorong dia, pintu gerbang dia. Dia exactly sama lah. Dia punya bentuk dia tu. Okay. Cuma dengan sebab dah lama saya keluar, jadi saya tak selalu berada di Felda. Tapi kalau sebelum saya belajar luar negara ke Jordan dulu, masjid Felda tu adalah tempat yang saya selalu ulang-alik. Bukan nak kata kita orang masjid, cuma nak kata saya suka dengan suasana. Sebab biasanya masjid-masjid di Felda ni jemaah dia agak ramai. Orang-orang dia ramai, subuh pun ramai, Ramadan lagi meriah. Saya jadi imam beberapa tahun sebelum saya keluar ke Jordan, dan saya balik cuti pun saya still jadi imam. Okay. Maknanya bahkan sebahagian besar pembiayaan saya belajar luar negara pun daripada derma orang-orang Felda sebahagiannya. Okay. Jadi nak katanya jiwa dengan Felda tu agak dekat. Nak katanya kita satu family lah, walaupun tanamannya lain-lain. Okay. Kita tanam kelapa sawit, yang sini tanam apa? Getah. Sini getah. Kalau di sana getah dia lebih kepada velcro lah. Okay. Cuma nak katanya kehidupan orang-orang di Felda ni dia memang dah sinonim dengan hijrah. Sebab tu saya suka ataupun saya pilih tajuk ni. Okay. Sebab di kampung kami memang kita bagi nama Masjid Muhajirin, tempat orang-orang hijrah. 90% orang Felda. Sini saya tak tahulah. Okay. Tapi di Terengganu ni bukan orang situ. Kebanyakannya orang luar pada Terengganu, orang-orang pencen askar pada waktu tu, dia orang dapat peluang jadi peneroka ni, dia orang duduk Felda dalam keadaan yang daif untuk generasi pertama lah. Rumahnya biasa-biasa, elektrik pun bukan ada sepanjang hari. Lepas tu tanah-tanah yang masih penuh dengan semak samun, dan orang kata apa, kehidupan orang kampung yang bersahaja sahaja. Okay. Cuma saya nak katanya jiwa orang Felda dengan hijrah, dia ialah jiwa yang dekat. Okay. Itu sedikit sebanyak saya nak ceritalah. Bila mana saya datang sini ni, walaupun pertama kali saya tak rasa janggal berada di kawasan Felda, sebab ianya ialah tempat kita zaman kita kecil dulu. Okay. Jadi balik kepada tajuk kita. Hijrah zaman sekarang. Bila mana kita sebut hijrah, walaupun sekarang dia bukan musim ma'al hijrah, saya saja sebut perkataan ataupun tajuk ini, tujuannya ialah satu benda yang kita kena faham dalam kepala kita, dalam kefahaman kita sebagai Muslim. Hijrah ini bukan benda yang disebut bermusim, tapi ianya benda yang dekat dan sebati, khususnya bagi orang Islam. Kalau kita menelusuri sirah Rasulullah, para sahabat, hijrah ialah benda yang mereka lakukan. Perpindahan dari satu tempat ke satu tempat ialah benda yang berlaku. Sebab itulah yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Untuk manusia ni dia lebih, orang kata apa, boleh keluarkan potensi diri dia, dia kena hijrah. Dia nak tengok kemampuan diri dia, dia melakukan hijrah. Cuma hijrah itu ada berbagai bentuk. Kalau kita tengok dari segi bahasa, perkataan hijrah, hajara, maksudnya ialah berpindah ataupun berpisah ataupun meninggalkan. Bila mana sebut hijrah, kita akan nampak yang tu. Maknanya satu orang bila mana dia melakukan penghijrahan akan berlaku perubahan dalam kehidupannya. Sama ada dia berubah dari satu tempat ke satu tempat, ataupun berubah dari segi kebiasaan yang dia lalui daripada hidup dia. Kebiasaan-kebiasaan yang dah jadi rutin, dia berubah. Okay. Kalau kita tengok, Nabi pernah sebut dalam hadis bila mana berlakunya pembukaan kota Mekah. Berlaku pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Nabi sebut kepada para sahabat, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah ini. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada kita bahawasanya hijrah secara pergerakan daripada satu tempat pindah ke tempat lain tidak akan berlaku. Tapi hijrah pada aspek yang lain, pada bahagian yang lain, ianya masih berlaku.
berdasarkan keumuman ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathira wasa'ah. Siapa-siapa yang berhijrah di muka bumi Allah Azza wa Jalla ni, di atas jalan yang ditetapkan, maka dia akan dapati permukaan muka bumi ini penuh dengan rahmat Tuhan. Sebab tu kita tengok para sahabat, orang-orang yang hebat, tokoh-tokoh yang membuat sesuatu kepada dunia sehingga orang perasan dia tu hidup, kebiasaannya dia melakukan penghijrahan. Okay. Cuma sebelum pada kita bincang panjang hijrah ni, saya nak sebut dulu beberapa titik persetujuan yang kita kena dapatkan sebelum kita pergi lebih jauh kita cakap tentang hijrah. Okay. Pertama sekali kita kena tahu tujuan penciptaan. Manusia dicipta oleh Allah Azza wa Jalla ada tujuannya. Tidak diciptakan abasa, saja-saja sia-sia, bukan. Diciptakan mesti ada tujuan. Maknanya kita sebagai manusia, makhluk yang Tuhan sebut ahsani taqwim, manusia ialah makhluk yang sebaik-baik makhluk, dia mesti ada misi. Sama ada dia perasan ataupun dia tak perasan, dia ada misi dia. Antara ayat dalam Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla sebut tentang tujuan penciptaan ialah ayat yang ke-56 daripada surah Az-Zariyat. Bila mana Allah Ta'ala sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ayat ni kita selalu ulang, selalu dengar. Tidak diciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Perkataan liya'budun ialah perkataan umum yang luas, yang hanya bukan aspeknya pada solat semata-mata, pada ibadat sunat semata-mata, ataupun ibadat wajib semata-mata, tapi ianya ialah keseluruhan kehidupan. Helaan nafas, keluar masuk nafas kita ni, kita kena pergi ke tujuan itu. Pergi kepada tujuan diciptakan manusia, iaitu untuk menyembahnya. Sebab tu perkataan liya'budun ataupun ibadah ataupun abidah dalam Al-Quran, ianya memberi maksud yang sama, hampir sama di semua tempat. Apa dia? Iaitu mengesakan Tuhan dalam menyembahnya. Di mana kita duduk, di tempat mana pun kita duduk, perkara pertama yang kita junjung dalam syariat ini, perkara yang paling atas dalam syariat ini ialah yang disebut dengan tauhid. Di mana saja tempat, di mana saja urusan, apa saja urusan yang kita buat dan kita lakukan, kita duduk di atas paksi tauhid. Kalau kita gelong ke arah lain, maka kita menempah kemurkaan Tuhan, kita keluar daripada tujuan asal penciptaan manusia ataupun penciptaan makhluk itu sendiri. Okay. Jadi perkataan liya'budun ialah perkataan yang perlu diteliti. Satu orang dia hijrah satu tempat ke satu tempat, apa dia nak realisasikan daripada sebab dia melakukan benda tu. Kita pernah dengar satu hadis Nabi. Nabi kata innamal a'malu binniyat, hadis yang umum. Nabi kata sesungguhnya setiap apa yang kita lakukan tu, ianya ialah keluar daripada niat yang dah ada dalam orang kata apa, laluan hati kita. Itu terjemahan yang paling mudah untuk kita faham. Innamal a'mal, setiap perbuatan yang keluar ni, kita bercakap, kita berjalan, kita makan, minum, kita keluar bekerja, ia tu datang daripada lintasan yang dah lalu dalam hati. Kemudian Nabi sebut dalam hadis tu, faman kanat hijratuhu, siapa-siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yusibuha, siapa-siapa yang berhijrah kepada ke arah dunia ataupun kepada ke arah perempuan yang dia ingin nikahi, maka dia hijrah ke arah tu. Sebab urut hadis ni, sebab ada sebahagian sahabat dia ikut Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah selepas 13 tahun berada di Mekah, bukan kerana nak merealisasikan tauhid, tapi kerana ingin mendapat peluang yang lebih cerah berbanding di Mekah. Sebab peluang yang dia nak buat ataupun hajat yang dia nak
di Mekah tu kelam, malap, tak nampak. Iaitu nak kahwin dengan satu orang perempuan. Ada satu orang sahabat ni lah dalam sahabat urut hadis ni. Okay. Cuma nak katanya semua kita bergerak. Sahabat-sahabat Nabi bergerak, manusia bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Tuan-tuan, puan-puan yang ada di hadapan saya ni sudah melakukan pergerakan yang banyak dalam hidup. Tapi apa ataupun kenapa pergerakan itu dilakukan? Hatta saya sendiri daripada Jerangau, Felda Jerangau, okay, datang ke Perlis ni jauh. Saya datang tahun 2020. Awal-awal Covid meletus, Mac 2020 sampai hari ni dah nak masuk tahun ketiga saya berada di sini. Okay. Setiap pergerakan itu dan setiap benda tu, saya dulu waktu di kampung, bila mana orang-orang masjid ni duk tengok kita ni belajar masuk sekolah tahfiz semua, orang kampung duk cakap, nanti habis belajar ni mungkin jadi imam masjid ni lah, Masjid Muhajirin di kampung tu lah. Okay. Tapi takdir Tuhan saya tak jadi imam di situ. Lala saya tercampak di sini. Saya duduk di sini, bekerja di sini. Kata apa, duduk di Jabatan Mufti ni, duduk di sini. Bukan nak kata di kampung tu teruk sangat, tapi aturan-aturan yang berlaku dalam hidup kadang-kadang dia disusun. Kita memang nak berkhidmat lah kepada orang kampung tu, tapi dengan sebab ada benda-benda yang Allah Ta'ala arahkan ataupun jalurkan ke arah yang lain, dan benda-benda tu berlaku kerana pilihan-pilihan yang telah kita fikirkan. Okay. Jadi hijrah zaman sekarang dia tak sama dengan hijrah zaman Nabi. Sebab hijrah zaman Nabi ialah hijrah melihat kepada faktor keselamatan ataupun faktor perkembangan agama. Tapi tidaklah bermakna hijrah kita zaman sekarang ni tak penting. Ianya satu benda yang penting dan mustahak. Kalau kita tengok dalam perjalanan hidup para sahabat, tuan-tuan tengok, ketika mana Nabi ni dia berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Berdakwah di Mekah selama 13 tahun tu, cukup umur Nabi 40 tahun, terima wahyu di Jabal Nur, di Gua Hira tu, terima wahyu. Nabi yang sebelum pada tu tak tahu pun yang namanya malaikat, tak tahu apa. Tak tahu pun yang namanya seruan tauhid, tak tahu apa. Cuma Nabi pada waktu tu dia ada satu perasaan dalam diri dia, apa yang orang kampung dia duk buat ni, orang Mekah duk buat ni, ialah benda yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, tak sesuai dengan kecenderungan. Sebab menyembah berhala yang dicipta oleh tangan sendiri, lalu kita mengadu, menangis korban pada berhala tu, ia satu benda yang berlawanan dengan akal sehat. Sebab benda yang kita buat, macam mana kita nak minta tolong dengan dia, sebab dia pun dicipta atas usaha kita. Itu ialah peringkat awal sebelum cakap tentang agama-agama ni. Sebab pada waktu tu ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim telah diseleweng, telah diberi wajah baru, sehingga orang kata inilah ajaran Ibrahim. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Cukup umur Nabi 40 tahun, Allah Ta'ala datangkan Jibril, terima wahyu. Wahyu-wahyu yang awal ini perlu diberi penekanan. Walaupun tajuk ni orang kata benda ni benda yang dah biasa kita dengar, tapi benda-benda yang biasa ni lah kadang-kadang bila mana jauh sangat kita terbang, jauh sangat kita berbincang, kita duduk dalam medan-medan yang pelbagai, kadang-kadang sekali-sekala kena patah balik semula kepada cerita awal permulaan Islam. Sebab daripada titik terima wahyu itulah berlakunya hijrah sahabat ke Habsyah, berlakunya hijrah Nabi ke Madinah, lepas Nabi wafat hijrah pula para sahabat ke wilayah-wilayah lain. Dan agama tu sampai ke kita ni pun atas dasar hijrah orang-orang daripada tempat lain. Kita tak kenal Islam kalau tidak ada orang yang sanggup hijrah daripada tempat lain datang sampai ke Islam. Sebab negara kita, tempat kita ni, bumi kita ni bukan bumi yang asal terima wahyu, bukan. Tapi bumi ni menerima percikan orang baca wahyu Tuhan kerana ada orang yang berhijrah. Kerana ada orang yang berhijrah. Okay. Saya nak sebut peringkat awal Nabi terima wahyu. Ini hadis ni terkenal dalam Sahih Bukhari. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, bila mana Aisyah cerita detik-detik awal permulaan terima wahyu. Bila mana Nabi terima wahyu, walaupun cerita ni kita dah biasa dengar, tapi saya suka ulang sebab cerita ni kalau diteliti ada benda penting, ada mesej yang kadang-kadang bila mana kita ada masalah dalam hidup ni, kita balik semula kepada cerita ni. Okay. Nabi SAW
pada waktu tu tak tahu dan tak faham apa sebab dan apa yang nak berlaku pada diri dia. Tiba-tiba datang malaikat dan beritahu pada Nabi, Iqra. Dia pun tak tahu diri dia Nabi pada waktu tu. Tiba-tiba malaikat tu kata Iqra. Iqra dengan makna bacalah. Okay. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu perkataan qara'a ianya perkataan yang paling tinggi untuk memberi kefahaman tentang sebuah pembacaan. Sebab baca dalam bahasa Arab ni banyak perkataan. Tilawah baca juga, qiraah pun baca. Tapi ada beza antara tilawah dengan qiraah. Tilawah ni baca, bunyi bacaan yang betul. Maknanya kalau orang tu dia tilawatul Quran, dia baca sesuai dengan lahjah yang Nabi baca, para sahabat baca, para imam-imam muktabar baca. Tapi dia tak lepas lagi stage seterusnya, iaitu dia faham apa dia baca, dia nak fikir dalam lagi apa yang dia baca. Okay. Sebab tu wahyu pertama dia turun Iqra. Iqra dengan makna baca, kaji, peralusi bagi dalam, untuk dapat faham apa tujuan kamu dihidupkan atas dunia. Sebab kita tak akan dapat keluarkan potensi diri kalau kita tak guna akal kita untuk kita fikir. Sebab kalau kita hanya hidup, sekadar hidup, kita akan tidak ada beza dengan makhluk lain selain manusia. Sebab binatang-binatang pun ada kemahiran boleh cari makan juga. Dia pun macam kita, dia pandai cari makan, dia pun ada muftarisah, iaitu kepandaian berburu tu dia ada. Sama macam kita pandai cari makan, tapi mesti ada satu beza yang Tuhan nak beri antara kita dengan makhluk lain. Jadi turunlah wahyu-wahyu awal ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita tengok dalam majoriti ayat-ayat yang turun tu, iqra alima, iqra alima, qara'a alima, qara'a alima. Duk ulang yang tu. Okay. Sebab dia ada hubung kait antara baca, kamu akan tahu, qara'a baca, lepas tu 'allamal insan, Tuhan akan beri faham pada kita. Okay. Dengan kita baca sajalah akan menyebabkan kita akan faham kenapa kita berada di sini. Tuan-tuan semua mari masjid pada malam ni, duduk dalam program ni, pasti ada satu benda yang diidamkan daripada program ni. Adakah kita idamkan benda apa? Benda apa yang kita idamkan? Kita idamkan jamuan ke kalau ada lepas pada ni? Kita idamkan apa dia? Cuma mesti ada benda yang paling prioriti. Okay. Benda itulah yang menyebabkan kita melakukan pergerakan ataupun yang disebutkan sebagai hijrah tu sendiri. Sebab saya nak sentuh benda ni daripada sekecil-kecil hijrah. Hijrah yang paling kecil ialah kita tinggalkan kebiasaan orang ramai, pergi kepada kebiasaan yang diarahkan oleh Tuhan. Waktu sekarang ni, waktu maghrib ni, kita dah letih kerja apa semua. Majoriti orang tak bercakap atas ikut agama orang, cakap secara umum. Maknanya kebanyakan manusia bila mana dia dah letih kerja, dia nak relax duduk rumah. Tiba-tiba kita pilih untuk datang masjid, duduk ibadah, dengar. Kadang-kadang dengar tu benda yang ada manfaat, kadang-kadang dengar pun dengar saja sebab nak menunggu isyak. Macam-macam orang dia ada pendirian dia bila mana dia duduk. Okay. Cuma nak katanya, apa yang menyebabkan turning point, titik awal kita bergerak, kita pergi hijrah tu. Ini sekecil-kecil hijrah. Kita jangan sebut hijrah yang besar tu, hijrah daripada Mekah, Madinah, hijrah tempat kerja baru, hijrah daripada negeri ke negeri. Itu hijrah yang dah besar. Hijrah-hijrah yang kita berlaku dalam hidup kita seharian. Elok kita duduk tidur sepanjang malam, masuk saja waktu tu, kita bangun sendiri, kita nak pergi solat. Walaupun dia bukan hijrah yang besar, tapi dia ada satu benda yang kita kena fikir. Kenapa aku bangun? Adakah aku bangun untuk salat subuh ni hanya nak suruh orang tahu aku orang yang datang salat subuh, ataupun aku perlukan kepada pergerakan ini? Saya nak sebut benda ni sebab kalau kita tengok hijrah, dia bukan mensyaratkan pergi tempat orang-orang Islam saja. Dia kena tengok tempat tu elok, okey, boleh betulkan position diri yang benar, kita buat pergerakan itu. Sebab tu kalau tengok Nabi, bila mana para sahabat ditentang teruk
waktu duduk di Mekah ni, dia tentang teruk sangat. Nabi kesian tengok sahabat-sahabat yang kena, dan Nabi bimbang sebab kena hentam hari-hari ni akan ada kemungkinan yang paling besar, iaitu kemungkinan tak yakin terhadap Islam. Sebab waktu Nabi duduk di Mekah, khabar boleh hijrah tahun 13 tu belum diberitahu oleh Allah Ta'ala. Maknanya bukanlah hari Nabi terima wahyu di Gua Hira tu, hari Nabi jumpa Jibril kata, Muhammad, lepas pada kamu terima wahyu ni, kamu akan dibenci oleh orang, kamu akan dicok oleh orang gila, ahli sihir. Tapi jangan bimbang, lepas pada ni tak lama pun, tak sampai 15 tahun pun, 13 tahun lebih kurang, kamu boleh pindah tempat baru. Tempat baru tu kamu jadi pemimpin. Jibril tak beritahu kronologi dia lagi. Okay. Cuma benda tu ialah benda yang Nabi buat. Sebab apa Nabi buat? Okay. Kalau kita tengok cerita dia kan, bila mana Nabi ni dia bingung, dia turun dalam keadaan jalan laju daripada bukit. Orang yang pernah pergi buat umrah dia akan tengok Jabal Nur ni tinggi 1 jam kalau kita daki dia. Itu pun dah ada tangga zaman sekarang. Kalau zaman dulu, wallahu a'lam, kita tak tahu macam mana nak daki bukit itu. Okay. Tapi dia taklah setinggi Gua Thawr, tempat yang bersembunyi Nabi waktu hijrah tu. Okay. Nabi naik, Nabi turun sebab Nabi tak pernah dengar Jibril tiba-tiba jadi terkejut dengan benda tu. Okay. Turun balik rumah, Nabi kata kepada Khadijah, zammiluni, selimutkan aku. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu, zammiluni ialah satu perkataan minta selimut bukan sebab mengantuk nak bagi tidur sedap. Minta selimut ada sebab lain. Zaman dulu bila mana tengok benda yang menakutkan ataupun benda yang kita tak pernah tengok, kita mudah bagi contoh, kita orang-orang Melayu kita ni keluar rumah siang-siang, bukan siang-siang lah, keluar rumah pukul 3-4 pagi, keluar ataupun nak pergi salat subuh ke, buka pintu, start motor ke start kereta, buka lampu, tengok badan macam orang sama tinggi dengan tiang api. Apa jadi pada kita? Tiang elektrik sama tinggi. Kita duk fikir ni hantu raya ke, orang bela mana pula dekat rumah aku. Dia jadi peluh keluar tapi tak panas, peluh saja, peluh keluar. Okay. Kita akan rasa macam nak demam. Zaman sekarang ni naik atas rumah balik, ambil Panadol 2 biji, tarik selimut balik. Okay. Zaman tu Panadol pun tak ada. Okay. Jadi bila mana Nabi beritahu kepada Khadijah, zammiluni, selimutkan aku. Sebab apa? Aku pening, tak boleh nak cerita apa yang aku tengok tadi. Tapi Khadijah ni seorang isteri yang baik, seorang isteri. Sebab tu Nabi bila mana Khadijah wafat, Nabi terkesan dengan kewafatan Khadijah. Nabi duk sebut nama Khadijah ni walaupun dah hijrah di Madinah puluh bukan puluh tahun lah, lebih pada 2-3 tahun dah duk hijrah Madinah, duk teringat kepada Khadijah ni luar biasa. Sebab tu kau tengok ada riwayat dalam Sahih Muslim, bila mana Nabi salat sunat di rumah Aisyah, datang adik Khadijah, suara sama, muka sama, ketuk pintu. Nabi tengah salat tu jadi tak keruan. Nabi ni salat laju hari tu sebab duk teringat tu Khadijah, sedangkan Khadijah dah meninggal lama dah pun. Itu ialah satu orang yang sangat memberi kesan pada Nabi. Okay. Khadijah ni satu orang yang memahami suami dia. Bila mana suami dia kata zammiluni, dia selimut kan, dia tak kalut tanya lagi apa problem yang minta selimut ni. Sebab minta selimut jenis zammiluni ni ialah selimut nak bagi hilang kebah, rasa lenguh sendi, rasa takut, rasa getar badan. Itu tujuan minta selimut. Okay. Dan bila mana dia minta pada Khadijah tu, Khadijah ni dia duk puji Nabi. Dia kata, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan, menghina kamu. Kamu orang baik, bukan kamu kena sampuk apa-apa pun. Sebab Nabi mengikut sebahagian ahli tafsir ataupun sebahagian ahli sirah, Nabi jadi macam tu, Nabi jadi kalut tu sebab apa? Sebab Nabi duk fikir Nabi ni kena sampuk dengan mana-mana mambang-mambang yang ada di sekeliling Mekah pada waktu tu. Sebab berhala-berhala ni, dia orang percaya, orang Arab percaya, berhala ni ialah tempat roh menumpang situ. Macam kita lah, kita tengok rumah-rumah berhala, wat ke apa semua, di belakang patung tu mesti akan ada makhluk lain yang menumpang, kita tak tahu. Okay. Jadi Nabi ni duk ingat, aku ni mungkin kena sampuk sebab aku ni bukan orang yang sembah berhala banyak sangat macam orang lain. Lepas pula aku ni ada sikap tak setuju dengan sembah berhala tu. Cuma tak nak lawan terang-terang lah.
Ada sikap macam tu. Okey. Jadi Khadijah ni dia yakinkan Nabi, dia kata Tuhan tak akan sia-siakan orang macam kamu. Sehingga dia jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kata, itulah Namus. Namus ialah Jibril, nama lain bagi Jibril dalam bahasa, bukan bahasa Arab, yang pernah jumpa dengan Nabi Musa dulu. Maknanya ini malaikat yang jadi perantaraan antara Allah dan juga seorang Rasul. Kita tengok kata-kata Waraqah. Bila mana dia kata itulah malaikat, Waraqah kata apa? Ya laitani jaz'a. Alangkah baik kalau aku ni muda belia, boleh tolong kamu waktu kamu dihalau keluar oleh penduduk kawasan ni, Mekah. Sehingga Nabi tanya, adakah aku akan dihalau hanya kerana menerima beberapa kalimah ini? Kata Waraqah, tidak ada orang yang terima apa yang kamu terima, melainkan dia akan dihalau. Melainkan dia akan dihalau. Okey. Jadi itu antara sebab Nabi ni dia rasa yakin dengan benda yang dia buat. Lalu Nabi telah tukar rutin hidup dia. Itu pun hijrah, walaupun hijrah yang tak secara kasar. Nabi dah yakin dengan apa yang dia terima, dia dah percaya dengan apa yang dia dapat, dan akhirnya dia mula bercakap benda tu. Daripada rasa takut dengan Jibril, tiba-tiba rasa rindu tak sabar. Sehingga dalam riwayat sebut Nabi ni tertunggu-tunggu, mana Jibril ni tak turun-turun bagi wahyu baru. Turun kali kedua Jibril, Nabi datang balik kalut, datang balik takut. Sebab Jibril tu dia bukan makhluk biasa-biasa. Kebesaran dia tu orang kata apa, menyebabkan kita jadi gementar tengok benda tu. Okey. Jadi seterusnya Nabi terima wahyu. Poinnya saya nak sebut sini ialah kerana Nabi yakin dengan benda tu, barulah Nabi buat pergerakan-pergerakan yang banyak dalam hidup. Begitulah juga kita dalam hidup ni pun. Pertama sekali, kita kena yakin kehidupan kita ni atas tujuan apa, aku bergerak ni atas tujuan apa. Sebab dengan keyakinan itulah satu orang dia akan dapat hasil daripada penghijrahan dia, walaupun hijrah yang kecil, walaupun hijrah bertukar rutin kebanyakan orang tak buat, dia ubah lagu lain, ataupun dia ambil pilihan untuk keluar daripada tempat tu. Okay. Dulu ada satu orang pernah tanya pada saya. Dia ni satu orang waktu saya duduk di Terengganu dulu, dia selalu dia ikut kuliah. Orang muda, orang kerja di satu bidang sektor yang mewah lah. Oil and gas ni sektor yang mewah. Okay. Dia tanya pada saya bila mana dia dapat surat tukar tempat lain. Okay. Saya ni nak pindah atau tidak, sebab dia tak diwajibkan. Cuma kalau dia nak naik lebih tinggi lagi, dia kena tukar tempat kerja lah. Okay. Dia tanya saya, macam mana nak pindah atau tidak? Dia kadang-kadang orang kita ni dia angkat tinggi ustaz, segala benda dia nak tanya ustaz. Segala benda dia nak pindah, dia tanya ustaz. Dia nak kahwin anak dia, minta tarikh dengan ustaz. Kalau ustaz tu bagus tak apa, kalau ustaz tu kaki temberang, ambil kesempatan daripada patut kahwin dengan orang lain, jadi kahwin dengan ustaz tu pula. Okay. Ini antara tempat orang Melayu kita dia letak tinggi kepada masyarakat. Saya ingat dulu waktu saya duduk Felda ni, orang tahu saya dapat surat tawaran pergi Jordan tu, dia orang kutip duit diam-diam. Sebab orang Felda tak ramai belajar luar negara zaman tu, zaman beberapa tahun yang lepas lah. Saya ingat saya yang kedua keluar. Sebelum pada tu ada satu orang belajar di US, buat majlis besar, tapi saya tak suka orang buat majlis besar-besar sangat. Okay. Cuma nak katanya dia punya gembira macam anak dia, padahal kita tak ada kena-mengena pun dengan dia. Okay. Dah meninggal pun sebahagian. Saya balik bulan 11 baru ni, saya tengok dia masjid kami di Felda tu, sebelah tu tanah kubur. Okay. Tanah kubur tu lah arwah ayah saya ditanam situ. Okay. Dulu yang paling atas ialah arwah ayah saya lah. Bila mana saya balik tu dah 20 tahun yang lepas, banyak dah kubur, maknanya dah ramai generasi pertama dah hilang dah. Maknanya orang tua yang kita kenal waktu kita usia 18, 19 kita jadi imam, dah ramai yang meninggal. Okay. Dan saya selalu mengharapkan Tuhan berilah rahmat kepada mereka, sebab saya duk teringat, saya duk nampak-nampak mereka bagi duit suruh kita belajar ni. Itu benda besar. Sebab apa yang saya duk mengajar pada malam ni sehingga saya berada di position ini, itu ialah bahagian daripada saham pahala yang sampai pada dia orang. Walaupun kadang-kadang apa yang saya mengajar dia orang tak setuju,
Saya tahulah benda tu, bila mana kita sebut mungkin dia tak setuju, dia nak marah lah sebab benda yang kita sebut kadang-kadang berlawanan dengan benda yang biasa dia buat. Tapi sekurang-kurangnya dia beri kepada kita untuk kita belajar dan faham benda tu. Saya selalu mendoakan lah, sebab tu saya duk teringat kalau balik tu kita tengok lama kawasan perkuburan dah makin ramai, generasi kedua pun dah tua dah, sebab majoriti generasi kedua pun dah umur 40, 50, dia orang pun dah start ada cucu, generasi kedua pun dah start ada cucu dah pun. Okey. Maknanya nak katanya satu gap yang jauh. Okey. Cuma nak katanya dalam hidup ni bila mana kita nak buat perubahan, kita nak tengok sirah Nabi. Balik pada soalan yang seorang lelaki ni dia tanya pada saya, dia nak pindah atau tidak. Saya hanya beri pandangan. Saya tak kata pandangan saya tu wajib untuk diikuti ataupun tidak. Okey. Cuma kalau kita perasan, Nabi SAW bila mana dia hijrah ke Madinah, Nabi tak patah balik dah ke Mekah. Nabi tak patah balik. Nabi pergi buka je Mekah. Sebab itu memang tugas Nabi. Sebab Nabi diutuskan ke Mekah ni ialah untuk islah balik ibadah orang Mekah yang sudah tak betul. Dulu Nabi Ibrahim bawa elok. Bila mana jauh sangat, macam-macam penyelewengan berlaku, daripada wajah asal ajaran Ibrahim bertukar kepada wajah yang bukan yang Ibrahim suruh. Tapi yang jadi masalahnya, yang duk buat tu duk kata ni lah yang Ibrahim suruh. Ia satu benda yang berat untuk Nabi buat. Sebab tu kata Waraqah bin Naufal, waktu kamu bawa benda ni, orang akan halau kamu. Pasti orang akan halau kamu. Walaupun Nabi dari segi rekod awalnya, Nabi bukanlah seorang budak yang bermasalah ataupun remaja yang bermasalah waktu dia membesar di Mekah. Orang hormat Nabi, orang puji Nabi, orang tak kenal Nabi melainkan satu orang yang baik. Orang tak kata Nabi ni budak nakal, melainkan Nabi orang yang baik. Tapi bila mana Nabi sebut satu benda yang touch kebiasaan, menyentuh kebiasaan, maka Nabi telah membayar pengorbanan yang besar. Nabi dirancang untuk dibunuh dirinya. Saya nak kata hijrah ni, kadang-kadang kita buat turning point ni ataupun permulaan nak keluar ni kerana risiko-risiko yang dihadapi. Macam-macam risiko lah. Hidup atas dunia ni kita tak akan boleh lari pada risiko. Ingat dulu, saya duk ingat mak saya ni kalau saya balik dia selalu duk cerita. Dia kata dulu orang-orang Felda ni, orang-orang yang first generation tahun 60-an, tahun 50-an, dia orang dimomokkan bahawasanya Felda ni tak elok dulu. Dulu orang tak panggil Felda, orang panggil lembaga dulu. Dia tak panggil Felda lagi. Okey. Panggil lembaga. Sebab dia kata duduk apa dalam hutan, kita dah elok dah duduk di kawasan-kawasan yang pinggir bandar. Sebab family saja ni dia orang Dungun, ayah saya ni orang Besut, orang kawasan perairan Terengganu ni lah. Maknanya dia orang dah ada kerja lain pada waktu tu. Okey. Tapi dapat sebab projek Felda ni zaman Tun Abdul Razak dulu. Dia satu projek untuk memberi hak kepada Bumi Putera ni kalau kita baca dari segi sejarah lah. Okey. Maknanya Tok Wan saya, Datuk apa semua ni marah kepada mak dan ayah kita ni, kata janganlah duk pergi situ, harimau, gajah banyak, kamu nak mati pergi situ. Jangan hijrah. Maknanya jangan pergi Felda tu. Tak ada apa pun. Okay. Duduk dalam kawasan elektrik tak ada, apa tak ada. Tapi hakikatnya daripada perpindahan itulah keluarnya saya pada hari ni. Kalau mak dan ayah saya dia tak keluar, mungkin kita pun tak boleh belajar, kita pun tak tahu pergi ke mana. Okay. Cuma nak kata risiko. Hidup ni ambil risiko. Bila mana risiko diambil, kita akan dapat balasan daripada risiko tu. Tapi janganlah ambil risiko membuta tuli. Pandai bacalah dengan kadar diri sendiri. Okay. Cuma nak kata Nabi dia telah mengambil risiko untuk dibenci sebab dia nak dapat kedudukan yang lebih besar. Nabi dibenci oleh orang Mekah, tapi Nabi disayangi oleh orang Madinah. Nabi dipuji oleh lawan-lawannya di luar daripada Mekah dan Madinah. Sebab tu kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-9 kalau saya tak silap, ataupun hadis yang ke-3, hadis yang menceritakan perbualan antara Abu Sufyan dengan Hercules. Waktu mana Hercules ni dapat tahu Abu Sufyan, bukan Abu Sufyan lah, orang-orang Arab ada di kawasan pemerintahan Rom Timur, merujuk kepada Palestin pada waktu tu. Sebab pada waktu tu Hercules ni dia tak boleh tidur malam. Dia ada tengok satu bintang dekat tingkap istana dia. Bintang tu ada berlaku perubahan. Dari segi ilmu ramalan dia orang, Nabi akhir zaman akan keluar.
Nabi akhir zaman akan keluar. Sebab Hercules ni yang kita duk tengok nak cerita Mak Saleh tu, selain daripada pandai berlawan, dia ni pun ahli kitab. Dia a good Christian lah, satu orang yang mengamalkan ajaran Kristian ortodok yang elok. Dia pun tanya pengawal dia, ada tak orang-orang Arab daripada Hijaz duduk kawasan kita? Lalu ada orang beritahu, ni geng-geng Abu Sufyan tu ada. Waktu tu Abu Sufyan belum Islam lagi. Saya nak cerita apa dia, Nabi ambil risiko, family tak suka, halau keluar. Abu Lahab tak suka dia, Abu Talib suka, cuma tak setuju juga dengan Islam tu. Abu Talib ni tak pernah lawan Nabi, tapi sayangnya Tuhan bagi dia keras sikit hati, dia tak minat dengan Islam. Dan dia antara orang-orang kafir yang baik lah, orang kafir yang baik. Sebab tu kalau orang tanya kita, orang kafir baik siapa? Abu Talib. Sebab dia tak pernah lawan Nabi, cuma dia tak pernah bersetuju dengan apa yang Nabi sebut. Dia tak lawan, dia tak kata apa-apa, dia beri keselamatan pada Nabi. Nabi ni punya sungguh pak menakan dia nak bagi masuk Islam. Sampai saat-saat akhir pujuk lagi. Tapi apakan daya, Nabi seorang budak yang paling muda pada waktu tu berhadapan dengan 3 orang tua di sebelah kata Abu Talib, mengikut riwayat. Waktu Nabi kata, qul ya am la ilaha illallah, katakanlah wahai pak saudara aku la ilaha illallah, kamu sebut aku backup kamu di akhirat. Tu bahasa mudah dia lah. Kamu sebut aku tolong kamu. Belah katil sana tu siapa ada? Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, 3 orang. Ni semua tiga Abu yang belum jadi Islam, belum orang kata apa, Abu Sufyan lah yang Islam. Yang 2 orang lagi tu tak ketahuan hala lah sampai kesudah. Okey. Maknanya 3 Abu yang jahanam pada waktu tu lah. Okey. Dia kata pada Nabi, dia kata pada Abu Talib, wahai Abu Talib, kamu sanggup tinggalkan agama warisan ini kerana nak dengar kepada anak saudara kamu yang tak pandai menulis, tak pandai baca? Serang peribadi ni tuan-tuan, satu benda yang sangat perit bagi seorang manusia. Sebab tu kalau orang tanya pada kita semua yang berdakwah ke, yang bercakap kebenaran, kalau kita rasa kena kecam tu teruk, ianya ialah satu benda yang Nabi rasa. Bila mana orang kata pada Nabi, dia ni tak reti menulis, tak reti membaca, kecil hati tuan-tuan kalau kena kata macam tu. Okay. Kita ada fakta, betul lah kita ni tak reti menulis, tak reti baca, tapi yang kita sebut ni betul, memang betul. Tapi bila mana kita berlawan dengan birokrasi orang yang ada jawatan, dia agak sukar. Sebab Abu Sufyan, Abu Lahab dan juga Abu Jahal ialah orang-orang kenamaan, orang pandai bersyair, pandai menulis, pandai baca, cerdik sikit lah pada Nabi dari segi akademiknya. Okay. Cuma nak katanya ialah ia satu benda yang besar, risiko. Okay. Dan balik pada cerita tu, bila mana Nabi ambil risiko tu, Nabi dibenci. Tapi Hercules yang tak pernah jumpa Nabi, berdialog dengan Abu Sufyan. Panjanglah, saya tak nak cerita yang dialog dia tu. Cuma ujung perbualan Abu Sufyan dengan Hercules, of course bukan dalam bahasa Arab lah, sebab Hercules bukan bercakap bahasa Arab, dan Abu Sufyan pun tak reti bercakap bahasa Hercules. Dia ada pun terjemah lah. Hercules kata, kalau betul jawapan kamu terhadap soalan-soalan yang aku ajukan tadi, maka itulah Nabi dan itulah kebaikan kepada orang-orang yang mengikuti dia, dan dia pasti akan menakluk kawasan ni. Maknanya ajaran dia akan sampai ke sini. Kita beri lalu azan dulu. Saya nak sambung sikit lagi, ada beberapa poin lagi saya nak sebut. Bila mana Nabi SAW melakukan hijrah, Nabi buka Mekah tahun ke-8 hijrah. Bila mana Nabi buka Mekah, orang-orang Madinah ni dia duk bimbang, duk rasa Nabi lepas pada ni dah dapat balik kampung, mungkin dia akan kekal situ. Okay. Tapi benda tu, kebimbangan itu menyebabkan orang-orang Madinah ni dia dingin sikit dalam peristiwa pembukaan kota Mekah tu. Mana dia orang ni tak berapa gembira juga tengok bumi Mekah, tanah suci tu dibuka. Okay. Cuma dia ada rasa bimbang, takut-takut Nabi lepas pada ni Nabi akan kekal situlah. Okay. Sehinggalah benda tu sampai pada Nabi SAW. Sebab tengok Nabi ni, orang Madinah duk tengok Nabi bagi harta rampasan perang lebih pada orang Mekah lagi. Orang Madinah bagi juga tapi tak banyak sangat. Okay. Menyebabkan orang Madinah ni dia rasa terpencil sikit pada peristiwa itu. Sehinggalah berita tu sampai pada Nabi. Nabi kumpul orang Madinah, letak ujung kota Mekah. Sehingga Nabi kata, apakah kamu tidak suka sekiranya kamu dapat harta yang lebih baik berbanding harta rampasan perang?
Maka dia orang tanya harta apa? Iaitu aku akan pulang bersama kamu ke Madinah dan aku akan tinggal di Madinah. Nabi duduk lama di Mekah sampai 18 hari ke 20 hari di Mekah pada waktu itu. Okay. Cuma nak katanya konsep hijrah, bila mana satu orang tu dia hijrah, dia tak akan patah balik ke tempat lama. Okay. Maknanya sini tuan-tuan, apa saya nak sebut sini ialah hijrah yang dimaksudkan sini ialah hijrah mencari kekuatan untuk tujuan asal penciptaan, iaitu tauhid. Bila mana kita dah solid di satu tempat itu, dah dapat benda yang memberi kebaikan pada agama. Sebab tu saya beri jawapan kepada orang yang tanya soalan dekat saya tu. Saya kata kalau nak pindah, tengok beberapa aspek ni. Tengok dalam sirah Nabi, tengok apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita pindah tempat baru ni, dari segi pengajian agama lagi banyak daripada tempat lama. Dari segi faham agama lagi elok tempat baru pada tempat lama. Dari segi pengamalan agama lagi elok, maka kita kekal di situ. Ada kebaikan di situ. Okay. Kita boleh patah balik tempat kita jarang-jarang, cuma kadang-kadang kita kena ada prinsip dalam bab ni. Sebab tu kalau tengok budaya hijrah bagi orang Melayu ni, dia tak berapa meluas sangat. Orang kita ni kalau dia hijrah, hijrah negeri lah. Habis kerja pencen, dia akan patah balik kampung dia balik. Okay. Tapi budaya hijrah bagi masyarakat-masyarakat lain selain orang Melayu ni, dia meluas. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok masyarakat Arab antara masyarakat yang suka berhijrah. Selain pada tu bangsa-bangsa lain, kalau tuan-tuan pun dah dengar Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, orang duk ingat dia orang Arab, tapi dia bangsa Kurdish. Dia bukan Arab. Dia bangsa Kurdish yang duduk persempadanan antara Turki, Syria, Kurdistan situ. Okay. Maknanya dia bukan bangsa Arab. Okay. Tapi dia orang yang fasih Arabnya, sehingga kita tengok dia, kita tak rasa dia orang Kurdistan. Tapi dia ialah bukan bangsa Arab. Dan dia dapat benda tu selepas melakukan penghijrahan. Dan kalau kita tengok orang-orang yang buat penghijrahan, kita akan tengok banyak benda yang berubah pada diri dia. Sebab tu agama ni dia kempen hijrah. Kalau tak nak hijrah tempat, hijrahlah rutin harian anda paling kurang. Anda akan nampak perubahan yang besar dalam hidup. Kalau kita rasa tempat kita ni kurang pengajian agama, bergoleklah tayar motor, tayar kereta kita tempat lain untuk cari pengajian agama. Kalau kita orang yang ada kekuatan untuk tarik majlis tu ke tempat kita, kita tarik. Tapi di Perlis ni, di Felda Shopping ni, dia tak berapa jauh sangat daripada kawasan bandar. Jadi saya rasa dia taklah terasing dan terpencil. Kalau kami di Felda Jerangau ni nak tunggu ustaz daripada Jabatan Mufti, Jabatan Agama ni berbulan-bulan hantar surat. Sebab ustaz takut nak masuk kawasan tu. Tuan-tuan boleh bayang, Kuala Terengganu dengan Felda Jerangau ni 80 ke 100 km. Jauh. Okay. Kalau dia kena kuliah subuh, dia sanggup tak nak mari? Okay. Nak masuk Felda Jerangau tu, kebau melintah, babi duk melintah. Ada yang accident. Itu yang nampak di mata. Yang tak nampak di mata, yang tumpang kereta dia, mambang hantu spirit mana duk naik kereta dia sekali, tumpang sampai ke masjid, balik tumpang pula sampai ke tempat tu. Okay. Banyaklah ustaz-ustaz tak berapa nak pergi sebab jauh, sebab ramai orang nak duduk ke bandar. Okay. Jadi kadang-kadang saya rasa kesian. Tapi sekarang saya tak tahulah macam mana dia punya susunan. Tapi itulah benda saya tengok masyarakat Felda dia nak kepada ilmu. Kalau Felda-Felda yang dalam-dalam tu kesianlah sikit. Okay. Cuma saya tengok di Perlis, tapi saya rasa bagi konteks Perlis ni dia dah agak jauh dah Felda Shopping ni daripada Kangar ni. Okay. Saya dulu pun dah ingat waktu mula-mula pindah Perlis ni macam Perlis dekat je, utara selatan tak sampai 50 km pun. Itu tahun pertama duduk di sini. Okay. Tahun kedua saya rasa berat lah. Saya ingat mula-mula saya datang Perlis, saya kena guru takmir di Felkra, Lubuk Sirih. Oh okey, tak ada masalah. Saya pergi. Tiap-tiap minggu saya pergi. Okey. Masuk bulan yang ke-6 saya duduk Perlis, saya rasa macam jauh juga nak pergi. Gelap pula jalan tu. Okey. Dia dah rasa jauh. Saya rasa benda yang orang duk beritahu awal-awal tu, tahun pertama okey, tahun kedua okey, tahun ketiga lepas pada ni rasa jauh. Dan saya datang ke sini tadi saya rasa macam jauh lah. Saya rasa jauh sikit lah. Padahal dulu saya duduk di Terengganu ni kuliah sampai 90 km. Pergi saja, pergi balik 100 lebih dah. Benda tu biasa bagi setengah-setengah negeri-negeri yang luas. Tapi duduk Perlis ni dia sebab selesa dengan tempat yang dekat.
Jadi saya rasa macam dah terasa sikit lah, tapi taklah orang kata apa, dia punya berat tu sampai tak nak pergi langsung. Okay. Cuma still possible untuk bergerak dan untuk pergi tengok tempat tu ataupun pergi berkongsi maklumat. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak saya punya perkongsian pada malam ni. Moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang berhijrah ke arah kebaikan. Hijrahlah daripada segala aspek yang kita boleh buat, dan bukan hanya tunggu ma'al hijrah kita nak bincang benda ni. Hijrah itu berlaku di setiap hari dan setiap detik dalam kehidupan kita. Setakat tu saja saya rasa perkongsian pada malam ni. Mohon maaf kalau ada silap salah dalam penyampaian, dan terima kasih sekali lagi kepada pengurusan masjid kerana memberi ruang dan juga peluang untuk saya sampai ke sini dan berkongsi dengan masyarakat Felda di sini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.